Langkah meneruskan pemberian subsidi dan bantuan dilihat berjaya mengurangkan kesan kenaikan kos sara hidup rakyat. Walau bagaimanapun, pelaksanaan yang tidak bersasar menyebabkan ketirisan berlaku. Justru kerajaan komited dalam melaksanakan pemberian subsidi secara bersasar bagi mengurangkan ketirisan. Langkah pertama yang diambil adalah melalui pemberian subsidi bil elektrik secara bersasar pada separuh tahun 2023 apabila sebahagian kos dilepaskan kepada industri termasuk perbadanan multinasional. Melalui langkah ini, kerajaan masih menanggung jumlah subsidi sebanyak 10.8 bilion ringgit berbanding jumlah asal sebanyak 14.9 bilion ringgit. Sekarang ini ia sudah dilaksanakan, iaitu bermula bulan Januari hingga bulan Januari, dan kita menjimat wang rakyat, wang kerajaan 4.1 bilion ringgit dengan mengadakan subsidi bersasar elektrik. Bagi mengimbangi tanggungan subsidi dengan keperluan untuk terus memelihara kebajikan dan kesejahteraan rakyat, kerajaan sedang meneroka langkah menambah baik pemberian subsidi secara lebih bersasar bagi mengurangkan ketirisan dan mengoptimumkan perbelanjaan kepada program dan projek yang memberi nilai tambah kepada rakyat dan ekonomi negara. Untuk makluman, satu pasukan petugas khas telah diwujudkan di bawah Kementerian Keuangan untuk bekerjasama dengan kementerian, jabatan, agensi yang terlibat bagi meneliti keperluan dan kebolehkelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar dan mengenal pasti kaedah yang bukan sahaja berkesan malah menjimatkan masa serta memberi implikasi keuangan paling minimum kepada kerajaan. Ini termasuklah mengumpul data dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Penetapan kriteria kelayakan masih belum diputuskan. Namun, usaha membangunkan pusat data yang komprehensif sedang dibuat bagi membantu kerajaan menetapkan kriteria yang bersesuaian berdasarkan data yang diperolehi. Pelaksanaan pemberian subsidi secara bersasar ini akan dibuat secara berperingkat, tertakluk kepada ketersediaan serta mengekalkan fokus kerajaan dalam memastikan kos sara hidup rakyat, terutamanya golongan B40 tidak terjejas. Terima kasih. Terima kasih Yang Menteri, Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan tadi. Jika kita lihat bahawa apa yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri menunjukkan proses ini masih sedang berjalan. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri memberi gambaran apakah kriteria yang akan digunakan untuk melihat sama ada seseorang itu akan masuk dalam kumpulan sasar ataupun tidak. Ini khususnya untuk memastikan bahawa mereka khususnya yang dalam kumpulan pendapatan pertengahan ini tidak ketinggalan atau M40 ini tidak ketinggalan apabila subsidi bersasar ini diperkenalkan. Dan kalau boleh dikongsikan juga Yang Menteri sedikit gambaran, kita tahu sedang dibincang, apakah pendekatan yang akan digunakan untuk melaksanakan subsidi bersasar ini? Adakah melalui cash transfer ataupun melalui kupon ataupun pendekatan-pendekatan yang lain? Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Semuanya masih dirangka Yang Berhormat Putrajaya. Tetapi kita sedang menyiapkan apa yang dipanggil sebagai Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi, SKDS. Kita sedang menyiapkan sistem itu dan sistem itu dijangka siap pada separuh tahun kedua 2023. Sama ada Jun, Julai, Ogos untuk menyiapkan sistem kawalan diesel bersubsidi. Berarti lepas elektrik ini diesel. Petrol tak nampak lagi bila nak dilaksanakan. Satu lagi ialah kita sedang melakukan kajian terhadap ECOSS, E-Cooking Oil Subsidy Scheme dengan izin, untuk tracking minyak masak 1 kilogram itu daripada pengeluar hingga ke peruncit. Jadi ini dua yang sedang kita lakukan. Kemudian satu lagi perkara apabila disebut tentang M40, T20, penggunaan contoh saya ambil petrol subsidi ini, 22% diguna oleh B40, hanya 22%. Kemudian M40, 46% mengguna subsidi petrol, RON 95. T20 mengguna 32%. Jadi kalau 32%, kita darabkan dengan lebih kurang 50 bilion subsidi. Kalau kita tidak berikan kepada T20, kita boleh menjimatkan sebagaimana saya sebut sebelum ini 16 ke 17 bilion. Terima kasih.
Saya jemput Kotak Melaka. Terima kasih ya, Timbalan Puan Speaker. Soalan tambahan saya kepada Timbalan Menteri ialah saya fokus kepada subsidi terhadap diesel. Tadi dalam jawapan dia kata mungkin akan datang ialah subsidi bersasar kepada diesel. Jadi soalan saya ialah apakah rasionalnya langkah ini? Subsidi bersasar terhadap diesel. Dan juga adakah kementerian telah membuat kajian sektor mana yang akan paling terkesan akibat daripada subsidi bersasar kepada diesel dan juga apakah langkah mitigasi untuk membantu sektor yang terkesan ini. Terima kasih. Puan Betul. Rasionalnya memang mudah ialah. Rasionalnya kerana pemberian petrol, diesel, LPG ni pada tahun sudah contohnya 50.8 bilion ringgit ya. 50.8 bilion ringgit ini adalah satu angka yang cukup besar untuk subsidi bahan bakar. Dia terbakar hangus begitu, memanglah segala kereta boleh bergerak dan enjin dan lain-lain ya. Tetapi oleh kerana 50.8 bilion itu atas dasar 100 US dollar satu barrel, subsidi itu agak berkurang pada tahun 2023 ini kerana minyak turun pada 80 US dollar satu barrel. Untuk diesel ini kita sedang mengkaji bagaimana dia boleh melibatkan kos kenaikan harga barang dan sebagainya. Itu sebab kemungkinan untuk PKS ada treatment yang lain. Jadi kita masih lagi dalam kajian. Walau bagaimanapun sistemnya hanya akan siap pada suku kedua tahun ini. Pelaksanaannya belum tahu bila, tetapi yang kita nak dulukan ialah elektrik dan sudah pun bermula. Selepas ini diesel, kemudian kita lihat petrol kemudian. Petrol ni yang cukup sensitif. Terima kasih.